Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Dewan Rakyat sahabat semua, Datuk Seri Mat Sabu memang legend. Ya, hari ini beliau yang bekas pimpinan utama PAS suatu ketika dahulu, dan hari ini ahli-ahli Parlimen PAS begitu mencemburui beliau sahabat semua, sehingga seringkali mengajukan soalan-soalan yang memprovokasi, soalan-soalan yang berpolitik dan sebagainya. Namun jawapan yang diberikan memang paduh daripada Datuk Seri Mat Sabu sahabat semua. Jadi hari ini saya ingin membawakan anda ya dalam sesi perbahasan ini banyak persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh ahli-ahli parlimen, khususnya daripada pembangkang yang seringkali mempersoalkan tanpa memberikan sebarang cadangan dan sebagainya. Jadi sahabat semua, mari kita tonton jawapan daripada Datuk Seri Mat Sabu. Yang di-Pertuan Agong melalui titah baginda juga memberi penekanan agar inisiatif pengeluaran makanan hendaklah dilaksanakan secara tersusun dengan memastikan kebajikan petani, penternak, nelayan dan pengeluar makanan terus menjadi keutamaan. Maka bagi tujuan penggolongan ini, saya akan memberi penumpuan kepada penjelasan mengenai inisiatif yang dilaksanakan oleh KPKM. Tuan Yang di-Pertuan, inisiatif pengukuhan sektor agro makanan yang mula saya rintis sejak 2022 telah menunjukkan perkembangan yang memerangsangkan. Pencapaian ini boleh diterjemahkan melalui pertumbuhan sektor agro makanan yang lebih kukuh pada 2023 dengan peningkatan 4.3% kepada 181.4 bilion ringgit berbanding 173.9 bilion ringgit pada 2022. Sektor agro makanan memberi sumbangan yang signifikan kepada keluaran negara kasar 11.6%. Pengiraan ini meliputi industri agro makanan di bawah sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan. Walau bagaimanapun saya menyedari bahawa KPKM masih berhadapan cabaran dalam menyelesaikan isu bekalan makanan yang bukan saja dihadapi oleh negara kita, bahkan di seluruh dunia. Dalam menjelaskan inisiatif meningkatkan pengeluaran padi seperti yang diajukan oleh Yang Berhormat Tenom, Yang Berhormat Merbau, Yang Berhormat Batang Lupa, Yang Berhormat Parit Bunta, Yang Berhormat Keningau, Yang Berhormat Rompen, Yang Berhormat Mas Gading. Pada tahun 2024, KPKM telah memperkenalkan gelombang padi sebagai satu plan tindakan komprehensif yang merangkumi 12 inisiatif berfokus. Yang pertama, memperkenalkan dasar baru insentif benih padi sah yang juga meliputi perluasan di negeri Sabah dan Sarawak. Yang kedua, memulih dan membangunkan kawasan tanah jerlus. Yang ketiga, memperkasa pembekalan input pertanian melalui projek rintis pembekalan baja di 4 negeri iaitu Perak, Perlis, Terengganu dan Selangor. Ingat, Perlis dan Terengganu pun kita pilih. Selain itu, mewujudkan stokpil baja negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Yang keempat, memperkasa pengurusan air ke kawasan tanaman padi. Yang kelima, memperluas pelaksanaan program Smart Sawah Berskala Besar yang dipanggil Alas Kincan di kawasan jelapang padi di Pahang, Kelantan, Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak. Kerjasama KPKM dan Kerajaan Negeri Sarawak dalam membuka kawasan baru seluas 25,000 hektar dan rundingan di peringkat kumpulan kerja masih berterusan. Selain itu, KPKM juga akan membuka kawasan baru 25,000 hektar di negeri Sabah. Dalam rundingan saya dengan Premier Sarawak,
pandangan-pandangan, saranan-saranan yang diberikan oleh Premier Sarawak amat menggalakkan, iaitu Sarawak sendiri berazam menjelang 2030 mereka insya-Allah akan mampu mengeksport beras. Ini yang diazamkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak dan kita memberi sokongan penuh. Yang keenam, memperluas pelaksanaan program 5 kali penanaman dalam 2 musim yang melibatkan seluas 3,000 hektar di kawasan Mada terlebih dahulu. Yang ketujuh, memperkenalkan kaedah pembayaran belian padi secara dalam talian kepada pesawah di seluruh negara. Yang ke-8, mengurangkan kehilangan hasil lepas tuai. Mesin-mesin yang lama kita akan cuba tukar di masa ke semasa kerana ianya banyak berlaku ketirisan. Tirih padi bukan tirih corruption, tirih padi yang berkelimpangan di atas tanah kita kena kurangkan dengan menggunakan mesin baru yang lebih kecil dan lebih ringan. Yang ke-9, membangunkan sistem integrasi maklumat bersepadu. Yang ke-10, membangunkan sistem soil profiling berdasarkan site specific nutrient management yang lengkap bagi kawasan jelapang padi. Yang ke-11, memperkasa penanaman padi bukit dan padi huma di Sabah dan di Sarawak. Yang ke-12, meningkatkan produktiviti hasil padi dengan perluasan kawasan baru jelapang padi meliputi Aida Ketara, Pasar 2 di Terengganu, Aida Seberang Perak, Pasar 2, Perak, Aida Endau Rompin dan Mada Plus. Untuk maklumat semua ahli yang berhormat, garis masa pelaksanaan semua program di bawah inisiatif gelombang padi ini adalah bermula tahun 2024 sehingga 2030 selari dengan dasar agro makanan negara 2021 hingga 2030. Tuan Dipertua. Ini Muhammad, tak masuk tajuk lagi, itu baru. bagaimana nak menggalakkan penglibatan pihak swasta dalam program-program 12 butiran, 10 butiran yang disebutkan oleh Muhammad? Kerana kalau kita lihat nak perkasakan sistem saliran air untuk kawasan padi, kalau sekadar bantuan dana yang disalurkan oleh Kementerian Kewangan kepada kementerian, it will take 20 years to upgrade, tetapi itu kita tidak punya masa sebegitu dan perlukan pelibatan pihak swasta. Dari segi benih umpamanya, kalau cadang nak tanam 5 kali 2 tahun, tentu sekali pelibatan research daripada Research Institute pihak swasta perlu diperkasakan. Sejauh mana butiran-butiran 10-12 perkara yang disebutkan yang Muhammad ini akan melibatkan penglibatan pihak swasta yang lebih agresif? Ada pihak swasta di peringkat perundingan, mereka kalau nak terlibat tentulah mereka mahu berskala besar. Dan benih-benih padi baru ini kita pihak Mardi sedang termasuk juga berbincang dengan rakan-rakan terutama negara ASEAN yang telah berjaya membuat tuai padi yang lebih pendek. Ini dalam usaha kita secara intensif kita lakukan. Menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Muhammad Kangar, Sek, Bayan Baru, Jerantut, Kuantan, Bera, KPKM memandang serius berhubung dakwaan bahawa wujudnya kartel dalam industri padi dan beras negara. Industri padi dan beras negara dikawal selia oleh KPKM di bawah Akta Kawal Selia Padi dan Beras 1994, Akta 522. Melalui akta ini, pelesenan dan penguatkuasaan merupakan langkah KPKM untuk memastikan ekosistem yang adil di sepanjang rantaian nilai industri padi dan beras negara. Sekiranya terdapat pelanggaran Akta 522 dan peraturan-peraturan di bawahnya oleh pemegang lesen dan permit, KPKM akan membatalkan serta-merta atau bergantung lesen mana-mana pihak. Pada tahun 2023, sebanyak 22 lesen penjualan benih padi sah telah dibatalkan kerana telah melanggar syarat sah lesen. Selain itu, KPKM sedang bekerjasama rapat dengan Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MYCC,
bagi menyiasat dakwaan tersebut di bawah Akta Persaingan 2010, Akta 712. Kerjasama penuh akan diberikan kepada MYCC sehingga siasatan selesai dijalankan. Semua ahli parlimen tahu bagaimana MYCC telah bertindak terhadap ayam, kalangan ayam. Jadi, Terima kasih. bagian saya ada benar. Anda. Terima kasih kepada Menteri Pertua. Terima kasih kepada Menteri. Saya bersetujulah kerana di sana adanya kawas selia padi yang menguruskan supaya soal kartel ini tidak berlaku. Tapi realiti di bawah sana, Menteri, memang itulah rungutan-rungutan yang ada kepada petani-petani, terutama dalam masalah untuk mendapatkan benih. Benih walaupun harga yang dibenarkan untuk jualnya lebih kurang RM40, RM45, tetapi dijual terpaksa mereka nak dapatnya sebanyak RM55. Jadi persoalan saya nak fokuskan pada soal daerah Krian. Yang tadi baru saya bercakap dengan salah seorang daripada PPK sana. Dia maklumkan juga di sana mereka tidak mendapat untuk kuota untuk menjualkan benih di daerah Krian. Terpaksa ialah mereka dapat daripada toke-toke luar di situ. Maka situlah kita tengok berlakunya eksploitasi yang begitu dahsyat. Yang keduanya ialah soal berkenaan dengan kualiti yang benih yang dijualkan kepada petani-petani pada hari ini. Saya harapkan juga kepada menteri dan juga pegawai-pegawai di belakang mungkin boleh lihat kerana realiti bawah berlaku memang kualiti benih yang ada kepada petani dapat hari ini memang amat mendukacitakan. Sehingga kan mereka mengenai masalah ketika untuk mendapatkan hasil yang untuk target yang sepatutnya mereka dapat. Terima kasih kepada Menteri. Perhatian Bukit Gantang, itulah juga perhatian. Terima kasih atas. Tak Bukit Gantang. Jangan, Abang Mat. Bukit Gantang hak istimewa. Yang Muhammad Ketua Raja. Terima kasih atas perhatian Bagan Serai. Boleh saya tanya, minta penjelasan. Perhatian ini saya amat terima kasih. Itu juga perhatian para pegawai kita dan kita akan buat satu perkara yang besar-besaran dalam hal benih padi ini dan semuanya sekali dalam masa yang tidak berapa lama insya-Allah. Ya. Okey, saya hanya minta penjelasan. Sebentar tadi yang berhormat Menteri bercakap tentang Jelapang Padi Sabah. Adakah istilah ini diterima sebagai setaraf dengan Jelapang Padi Semenanjung dan dengan penerimaan istilah itu Jelapang Padi Sabah yang tiada sekarang diadakan akan menerima bantuan yang setaraf. Terima kasih. Pak Buntam, silakan terus. Isu yang berkaitan dengan padi. Pak Bunta. Terima kasih Muhammad Menteri. Tadi yang Muhammad sebut Pak Bunta bersama dengan lain-lain. Tapi tidak memberi jawapan yang spesifik terhadap isu yang saya bangkitkan. Ada 3 perkara. Pertama berkaitan dengan tanah jerlus. Para petani pesawat padi menanggung kerugian musim ini lebih kurang 6.8 juta berbanding musim lepas hanya 2 juta lebih. Jadi apa tindakan yang sepatutnya kerajaan bagi membantu nasib petani yang mengalami kerugian? Dalam jawapan bertulis dulu sesi yang lepas, YB Menteri jawab boleh mohon bantuan bencana. Jadi saya maklumkan pada para pesawah, mereka pun mohon ke Jabatan Pertanian dan permohonan diangkat ke negeri angkat ke pusat tapi tak lulus. Sebab jerlus bukan masalah bencana. Tapi jawapan yang Muhammad Menteri dalam jawapan bertulis kata boleh mohon. Jadi rakyat pun kecewa sebab tak lulus. Yang kedua, saya bangkitkan tanah yang direhatkan. YB Menteri jawab dalam soalan bertulis, tanah perlu direhatkan semusim ataupun 2 musim untuk tujuan diselenggarakan sistem peparitan dan perataan tanah. Masalahnya sehingga sekarang apa tindakan agensi kerajaan
berkaitan dengan tanah yang direhatkan semusim ataupun 2 musim. Kami sudah berdialog dengan para pesawah, dia tak ada masalah kalau direhatkan. Tapi dengan syarat bagilah pampasan yang sewajarnya. Yang ketiga, sehingga sekarang petani-petani pesawah padi di Perak, khususnya Krian, Parit Buntah, Bagaserai masih lagi belum dapat bantuan RM250. Bila rakyat nak tanya, nanti saya balik saya akan tanya lagi. RM250 bukan banyak pun, bukan RM2,000 pun, RM250. Bila nak dapat lebih? Jawab dengan jelas, pantas dan tepat. Tanya elok-elok lah, jangan marah. Bukan marah, geram je. Tu yang lekas tua tu. InsyaAllah, Jalapan Padi di Sabah, kita akan bincang dengan Kementerian Keuangan supaya ada peruntukan yang sesuai, terutamanya hal saliran pada masa yang akan datang. Dan Menteri Pertanian Sabah, kita sudah berbincang selalu dan kita sama-sama berusaha untuk mendapat peruntukan yang setimpal supaya Jalapan Padi Sabah dapat dilaksanakan dengan secepat yang mungkin. Tanah Jerloh saya dah sebut tadi, kali ini ada peruntukannya. Cuba memohon, sekali lagi saya akan ingatkan para pegawai supaya dapat mencari jalan membantu mereka yang terlibat dalam hal tanah Jerloh ini. Soal pampasan itu saya akan melihat, kalau tanah itu direhatkan, wang pampasan dan sebagainya, kita akan bincang dan kita akan cuba memberi kelulusan di situ. Dan bantuan RM200 itu telah berlalu dan ia perlu dilaksanakan. Saya akan ingatkan supaya dia dipercepatkan, supaya ia telah berlalu masuk tahun ini dah, sepatutnya dah dapat kesemuanya mereka yang terlibat dalam membuat sawah ini. Susulan keputusan mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara (NAKOL) tahun 2024 pada 23 Februari 2024, PKPM sedang melaksanakan kajian dan perbincangan lanjut berhubung industri padi dan beras secara menyeluruh, termasuk cadangan mewujudkan satu harga dan satu grade beras tunggal dengan mengambil kira harga belian padi, faktor bekalan, harga beras import dunia, kemampuan bekalan beras tempatan dan kesan kepada pengguna. Terbaik sahabat semua. Alright, so sampai di sini itu dia satu. Ya, berbagai persoalannya. Ada juga soalan daripada ahli Parlimen PAS yang ya kita boleh nampak dengan sombong dengan angkunya, tapi dijawab tenang. Ya, dijawab tenang oleh Datuk Seri Mat Sabu, penuh dengan kata-kata yang pedas juga sebenarnya, sebab kita tahu soalannya pedas walaupun memberikan soalan, tapi jawapannya juga harus diberikan dengan kepedasannya. Terbaik Datuk Seri Mat Sabu. Jadi sahabat semua, sekiranya anda memberikan sebarang jawapan atau komen, pandangan, dan diberikan dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.